Okey, proses kejurulatihan. Okey, dia ada dua, satu keputusan aspek kejurulatihan, yang kedua kemajuan prestasi atlet. Okey, dua perkara ni sangat penting untuk di dalam proses kejurulatihan lah. Okey, ni saya just pergi secara general saja. Okey, proses data, dia kena tahulah macam mana nak kumpul data. Dia tengok aktiviti data, kumpul data dia. Okey, ataupun seorang jurulatih ni dia tengok pertandingan. Daripada pertandingan tu dia tengok daripada data yang dia dapat daripada pertandingan tu, dia akan membuat diagnosis. Membuat diagnosis ni dia buat ni lah, bedah siasat lah. Maksudnya bedah siasat kat sini, dia kalau dia perlu buat penambahbaikan atau perbaharuan, dia kena buatlah pembaharuan tersebut supaya lagi better. Dan yang ketiga, dia merancang pelan tindakan. Seorang jurulatih ni dia kena rancang, atlet aku hari tu pergi, dia punya starting block dia tak bagus. Dia punya, ini untuk saya bagi contoh untuk acara 1 meter lah. Dia punya starting dia tak bagus, lambat keluar. Okey, so dia merancang pelan tindakan. Apa yang boleh dilakukan untuk make sure atlet dia punya reaction time waktu dekat starting block tu makin bagus. Sebab kena ingat, bila acara 1 meter dekat starting block, mana-mana mana-mana atlet yang main acara 1 meter ke, reaction time dia perlu sangat bagus supaya sebab dia ada dengan pistol tu kan. Maksudnya bila pistol tu tembak, dia pun keluar sekali dengan peluru tu lah. Maksudnya reaction time. Sebagai seorang jurulatih yang baik, dia kena merancang pelan tindakan dia tu sejajar dengan dia punya training program tu. Okey. Melaksanakan plan. So once dia dah plan dia punya training program dia punya strategi dia kena laksanakan lah. So kalau katalah training program dia perlu pagi petang, dia kena laksanalah pagi petang. Kalau pagi tu 2 jam, petang 2 jam, dia kena laksanakan lah 2 jam. Kalau katalah dia tengok atlet dia, kekurangan atlet dia, dia punya upper body kurang. Apa yang dia boleh buat adalah, dia boleh increasekan dia punya training program untuk bagi upper body tu makin bagus. Ini dia kena laksanakan program dia berdasarkan apa yang telah dia buat, apa yang dia dah tindakan yang sebelum tu yang dia tengok tu. Okey, dan yang terakhir tu dia menilai. Lepas dia buat semua benda tu, dia applykan dekat dia punya atlet, dia kena nilai balik. Daripada penilaian tersebut dia tengok, benda yang aku buat ni kalau bagus, keep on. Tiba-tiba benda tu, tak boleh lah sepatutnya macam ni, dia kena ubahlah macam ni. Seorang jurulatih, dia sentiasa kena ada pelan tindakan yang seterusnya. So kalau benda tu tak bagus, mungkin ada penambahbaikan ataupun boleh increase lagi better, buat perubahan lagi, cuba lagi. Sebab di dalam latihan ni dia tak ada betul dan salah. Okey? Kita sentiasa mencuba sampai kita jumpa satu benda yang baru. Okey? Boleh? Faham proses kejurulatihan Okey. Yang seterusnya. Kejap Slide ini mencemburui saya sekarang ni. Dia tak nak bergerak. Okey. Dia faham kot perasaan tuan-tuan sekarang tu. Apa benda lah Cik Freddy bercakap dah sejam dekat 2 jam ni kan. Aku dah mengantuk dah ni. Sama je, saya pun tak berapa tadi sebab pukul 8 baru kedai buka. Saya dah datang dari pukul 7. Okey. Sama je dengan tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Proses latihan. Okey. Untuk proses latihan ni, seorang jurulatih kena tengok corak pertandingan. Kita tengok corak pertandingan. Adakah contohlah kita tengok macam bola sepak. Yang tim yang kita nak lawan ni, adakah jenis main macam mana? Dia main pattern play macam mana? Main laju ke? Dia jenis main control game ke? So macam mana kita sebagai seorang jurulatih kita nak tackle benda tu? So dia kena tengok pada corak pertandingan. Yang kedua, tempat pertandingan. Kita tahu negara kita ni negara khatulistiwa, panas kan. Tiba-tiba kita pergi main kat negara-negara sejuk ni kan. Dia mengganggu tak kita punya performance? Ganggu tak? Mengganggu kan? So bila tempat pertandingan ni kita kena tengok. Ada setengah tempat pertandingan tu dijalankan dekat high altitude. Saya bersebut pun dah bersembur dah ni. High altitude. Maksudnya dekat tempat tinggi. Bila dekat tempat tinggi, maksudnya untuk seseorang tu consume oksigen tu sangat rendah. So apa yang kita boleh buat dekat sini adalah kita adaptasikan venue pertandingan kita tu dekat tempat kita ni. Contohnya lah, kalau lah kata kita pergi bertanding tu kan, kita main, contoh kalau kita main bola sepak dekat tempat high altitude punya. So mungkin kita boleh bawa kita punya atlet ni, tim ni berlatih di tempat-tempat tinggi. Contohnya bawa pergi Genting Highlands
masuk kasino. Tak ada. Bukan tuan-tuan. Bukan ada. Pergilah Genting Highland ke Cameron Highland ke, maksudnya tempat-tempat yang high altitude ni supaya mereka dapat adapt situasi di mana untuk consume oksigen tu rendah. Faham tak? So mereka beradaptasi dengan tempat pertandingan. Kadang-kadang kena faham juga, tuan rumah ni pandai. Tuan rumah dia akan cuba kacau mental kita dengan tiba-tiba bila kita sampai dekat tempat pertandingan, dia bagi training ground kita sangat teruk. Macam bagi tempat training yang becak, tak ada kemudahan, tandas. Kadang-kadang benda tu akan mengganggu atlet punya punya mental. Itu yang C tu, kemudahan. Bila kemudahan tu dia tahu yang diberi kepada kita tidak seperti yang kita harapkan, macam mana kita nak tackle? That's why psikologi tu penting. Mental tu penting. Sebab kadang-kadang kena ingat, mereka sahaja je cuba untuk kacau mental kita supaya kita down. Supaya kita tak boleh nak fokus. So, kita kena beradaptasi lah dengan keadaan semasa tu. Ranking pencabar. Okey, ranking pencabar ni kita tengok siapa opponent kita. Kita kena, ranking pencabar ni kena realistik lah tuan-tuan dan puan-puan. Malaysia 153 ranking dunia FIFA. Tiba-tiba aku nak buat friendly dengan Jerman. Tak logik lah tuan-tuan dan puan-puan. Jerman pun tak nak kawan dengan kita. Faham maksud saya? Maksudnya ranking dia tu dengan kita tak setara. Dia tak, kata kalau dia accept, contoh Malaysia nak accept lawan Jerman. Kalau dia accept pun tuan-tuan, saya rasa mustahil. Sebab apa? Dia tak akan menguntungkan kat Jerman ni. Dia akan menguntungkan kat Malaysia dia kalau menang. Kalau menang. Sebab apa? Malaysia melawan dengan negara yang ranking lebih rendah. So kalau dikira dalam ranking point FIFA mungkin akan tinggi lah. Negara yang teruk lawan dengan negara yang okey. Macam tu. So kita kena realistik. That's why kadang-kadang bila kita pergi kita pertandingan, atlet kita ni baru start main. Kita terus nak kata kita nak dapat pinggan emas. Tak sedar yang orang yang kita punya pencapaian tu yang dah 2-3 tahun, dah 4-5 tahun yang dah establish. Kita kena realistik dengan kita punya. Mungkin kita datang, mungkin kali pertama tu lebih kepada pendedahan. Kita kalah tak ada masalah. Kalah dalam pertandingan tiada masalah. Sebab apa? Kalah itu adalah salah satu proses untuk mencapai satu kejayaan. Mungkin daripada kekalahan tu kita belajar macam mana kita nak baiki balik. Okay, so kita improve slowly. Okay, peraturan-peraturan. Sebagai seorang jurulatih, kita kena faham peraturan-peraturan pertandingan. Apa yang perlu, apa yang tidak perlu. Okay, jangan sampai bila kita break the rules, dia akan merugikan pasukan. Rugilah, tak satu, tak boleh. So jangan buat satu benda tu break the rules yang akan merugikan pasukan kita. Okay, faham? Okay, yang keempat ni perkara-perkara yang berkaitan. Senang kan dia, perkara-perkara yang berkaitan. Saya pun tak tahu nak cakap apa. Okay, perkara-perkara itu kita pergi slide yang seterusnya. Cepat sikit, habis. Okay, proses latihan. Macam saya cakap tadi. Sebagai seorang, ni macam saya ulang balik lah ni. Proses latihan tu, sebagai seorang jurulatih, kena ingat ni kena pandai merancang, kena melaksana, kena menilai. Ketiga-tiga perkara ni sebagai seorang jurulatih yang baik, kena tahu macam mana nak buat. Merancang, macam mana nak merancang program latihan. Bila dah rancang, kena laksana lah, apply. Bila you plan, you kena apply. Macam mana you nak apply. Jangan pula rancang lain, apply lain. Tak boleh lah macam tu. Bila kita rancang macam ni, kita kena rancang, kita kena training pukul 4 petang. Bila nak apply, kita sebagai jurulatih pukul 5 baru sampai. Tak boleh lah macam tu. So, apa perancangan yang kita lakukan dengan pelaksanaan tu mestilah sejajar, selari. Supaya kita boleh mencapai kita punya objektif. Selepas kita melaksana, macam saya cakap sebelum ni, kita kena menilai. Segala apa yang kita lakukan, kita balik, kita buat revision, kita buat penilaian. Kita buat penambahbaikan. Sebagai seorang jurulatih yang baik, kita sentiasa kena menilai lah kita punya training program ni adakah baik, kita kena menilai atlet kita punya performance, adakah apa yang boleh diimprovekan. Okay? Kita pergi sebagai macam tuan-tuan dan puan-puan sekalian datang untuk pergi belajar satu benda yang baru, ambil daripada situ, merancang apa benda-benda yang baru ni, knowledge baru ni boleh guna pakai balik untuk rancang benda yang baru. Okey, ini 3 proses dia, merancang, melaksana dan menilai. Okey, ini lebih kepada apa itu coaching philosophy lah. Without philosophy, coaches and physical educators are unguided missile. Daripada E. Ziegler 1980. Maksudnya kat sini, kalau jurulatih ni dia tak ada filosofi, dia tak ada apa, dia ibarat macam
macam peluru pandu ni yang kita lepaskan tak ada arah tuju. Ibarat macam mana kata Hamas ni dia nak bom, contoh Israel ni kita politis kan. Contohnya nak musuh lah ni, macam saya army. Saya nak bom kereta kebal musuh. Tanpa ada satu perancangan yang baik, ilmu yang baik dan penilaian yang baik, kita letak target, tiba-tiba tak kena kereta kebal tu. Kena dekat tempat lain. Maksudnya kita tak unguided missile lah. Maksudnya kita tak, sebagai seorang jurulatih, kita kena tahu apa yang kita nak buat. Kita kena faham apa yang kita nak buat. Okay? So, sebagai seorang jurulatih, you kena ada etika, nilai-nilai murni. Apa yang you nak terapkan dalam you punya gaya kejuratihan supaya you sebagai jurulatih ni, bukan sebagai jurulatih je, sebagai role model dekat you punya atlet. Okay, faham? Okay? Okay. Membina falsafah kejuratihan, dia ada 3. Yang pertama adalah pengetahuan diri. Sebagai seorang jurulatih, you jangan malu untuk belajar. Macam mana you sekarang ni, saya sangat respect sebab tuan-tuan dan puan-puan, saya tengok ada yang dah berumur, okey, masih ingin belajar untuk mempertingkatkan diri. Yang kedua, kena kenal atlet tuan-tuan dan puan-puan. You sebagai jurulatih, you kena kenal atlet you. Okey, yang ketiga, pengetahuan tugas kejuratihan. You kena tahu apa tugas. Kadang-kadang kita tengok jurulatih ni dia bukan setakat jurulatih tau. Kalau tanya saya lah, jurulatih ni lah ibu bapa, jurulatih ni lah guru, jurulatih ni lah juga menteri kewangan. Ini kalau cerita kata jurulatih ni dekat level-level sekolah lah ni. Yang cikgu-cikgu sekolah ni jadi jurulatih. Yang bawa budak-budak pergi pertandingan kat sekolah ni. Cikgu tu lah menteri kewangan. Jadi yang ibu bapa yang tak mampu, yang anak pergi sekolah bagi RM1 kan. Bila pergi ke sana, cikgu ni sanggup keluarkan duit sendiri untuk beli makanan untuk dia punya pelajar-pelajar ni. Sebab apa? Sebab dia sebagai ibu bapa dia tahu, aku punya budak ni tak makan lagi. Tetapi sebagai seorang yang berperi kemanusiaan, sebagai orang bertanggungjawab, kadang-kadang dia orang yang keluarkan duit sendiri. Sebab tu saya cakap, jadi jurulatih bukan senang. Macam saya cakap, dia lah mak ayah, dia lah jurulatih, dia lah menteri kewangan. Kadang-kadang duit dia habis lagi banyak dekat budak daripada dekat diri sendiri. Betul tak? So, tetapi jangan ambil benda tu sebagai negatif lah. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan kena tengok, adakah apa yang tuan-tuan dan puan-puan buat tu ikhlas ataupun tidak. Janganlah nanti aku nak minta balik dengan mak dia. Aku dah beli dah kat ni makanan pagi tadi, nasi lemak RM6. Aku nak cakap kat dia balik ni esok bagi mak minta balik ke budak tu, suruh mak dia pulangkan balik RM6 tu. Tak boleh lah tuan-tuan dan puan-puan. So, you kena ada perancangan. Kalau contohlah kita pun tak mampu, kita sebagai seorang jurulatih tak mampu. Kalau kita boleh minta dana, kita minta dana daripada sekolah. Faham tak? So, macam mana you nak rancang? Mungkin kalau kita tak nak keluarkan duit kita sendiri, kita plan kita punya program tu awal. Kita tahu minggu depan kita nak keluar. Kita hantar permohonan dekat pihak sekolah, boleh tak saya minta peruntukan sikit nak pergi ke Johanan ni. So, kita buat pengiraan, kita buat calculation, saya nak pakai lebih kurang dalam RM1,000. So, kalau benda tu diluluskan, kita ada duit kat situ. That's why saya kata, tak adalah kata sebagai seorang jurulatih ni kita pakai duit kita sendiri, tak. You sebagai seorang jurulatih, you kena rancang. Sama juga, bila you pergi high performance, macam dulu, ini pengalaman saya. Dulu, sebelum saya masuk di AKK, saya adalah sports manager dalam program podium. Dulu saya jaga parasailing untuk atlet Paralimpik ke sukan Paralimpik Rio. Dulu saya jaga atlet Paralimpik. Tanggungjawab saya adalah saya akan banyak communicate dengan coaches. Apa dia punya planning program dia, training program dia. Dekat mana kejohanan-kejohanan yang dia akan pergi. So, saya akan banyak duduk dengan coaches. Okay, dia kata, Cik Freddy, saya plan sebelum ke Olimpik Rio ni, saya nak buat training program latihan saya dekat Europe. Waktu tu kita hantar kita punya parasailing punya team training program dekat Europe, dekat Amsterdam. Macam Euro trip lah. Dia buat dekat Amsterdam, Perancis dengan London. Ada 3 kejohanan dekat Europe. Dekat Europe. So, kita tengok berapa bajet dia. Berapa bajet yang perlu diguna pakai, dekat mana nak stay, macam mana kita nak dapatkan kemudahan. Sebab apa kena ingat, kita sebut parasailing ni kena ada boat, tuan-tuan dan puan-puan. Kena ada boat. So, boat semua nak sewa.
So apa yang saya kena buat adalah saya kena survey harga. Saya kena survey harga sewaan, kena harga sewaan, kena survey harga penginapan, kena survey harga kalau pertandingan, kalau dia nak menyertai pertandingan, yuran pertandingan. So waktu tu saya banyak belajar. That's what saya kata. Saya dengan tuan-tuan jauh beza pun. Kita masih dalam fasa kadang-kadang belajar satu benda yang baru. So waktu tu waktu dia orang pergi ke training program tersebut, saya terpaksa menyewa. Saya terpaksa sewa peralatan daripada luar negara. Apa yang saya terpaksa buatlah, saya terpaksa contact dengan pihak luar negara ni lah. Contoh sewaan bot tu. Kita terpaksa communicate. Mula-mula tak communicate dengan email lah. Kadang-kadang ada yang tak nak bagi WhatsApp. Sebenarnya senang WhatsApp kan. Dia hanya dia punya communication dia through email. Kena ingat, kita punya masa kita ni tak sama. Mungkin kita sekarang ni siang, dekat negara dia orang malam. Kita email lah waktu kita sekarang ni sekalipun. Kalau kita buatkan, dia akan jawab 3 pagi esok. Sebab apa? Waktu tu baru dibangun, waktu siang dia. That's why saya kadang-kadang waktu tu, kalau anda bayangkan saya bekerja daripada 8 sampai 6, balik rehat. Malam tu, daripada tengah malam sampai ke pagi tu, lebih pada communication. Lebih kepada communication. Sebab apa? Waktu kita berbeza. That's why sebagai seorang jurulatih, dia kena tahu. Ini jurulatih tak? Dia kena tahu. Macam mana dia nak atur dia punya tim dia. Macam mana dari segi pelajaran, macam mana segi pengurusan. So, benda tu sangat penting kepada tuan-tuan dan puan-puan. Puan, boleh tak mute kan? Thank you. Okay? Itu contoh je lah. Okay. Ciri-ciri jurulatih berjaya. Dah tak banyak dah. Okey, yang pertama dah mesti berpengalaman dan berilmu, bermotivasi dan komited. Okey. Ada visi dan sasaran. Kena ada visi dan sasaran. Apa sasaran tuan-tuan dan puan-puan? Kena pandai merancang program latihan macam yang cakap sebelum ni. Lepas tu, kestabilan emosi. Coach, kena penting emosi ni kadang-kadang kita sakit hati. Aku geram je dengan atlet aku ni. Tak dengar cakap. Tapi, you tak boleh, you kena kawal emosi you. Sebab apa? Kalau you marah dia, you herdik dia, kadang-kadang itu akan mengganggu you punya proses training tu. Mungkin atlet tu tiba-tiba sentak, mengajuk, tak datang training. Dah ganggu dah you punya training program. So, kestabilan emosi ni sangat penting supaya you dapat kontrol you punya diri macam untuk bawa you punya tim ni ke hadapan. Fleksibel. Fleksibel maksudnya you kena sesuaikan dengan keadaan. Tak boleh ikut cara kita je. Kita kena ikut cara, kita kena tengok keadaan semasa, okey? Priority. Apa kepentingan-kepentingan yang perlu. Kalau ini, contohlah kata pertandingan ni kan, tak perlu pergi pun tak perlu. Tak semua benda pertandingan kita perlu masuk. Kalau pertandingan ni tak perlu pergi, tak perlu pergi. Faham tak? Kita tengok priority dia. Kompetensi berlatih. Kompetensi maksudnya kat sini adalah keupayaan. Mampu tak mampu. Seorang dia kompeten tak kompeten untuk training. Untuk train budak tu. So, to be a good coach, you must competent. You kena competent. You kena ada dalam diri you knowledge. You kena ada daripada segi kemahiran. Tak semestinya kemahiran daripada segi sains sukan. Mungkin you kena pergi ambil kemahiran daripada segi spesifik. Dengan persatuan sukan kebangsaan, pergi. Sebab you kena master dengan apa yang you nak buat. Yang ke-9, bertoleransi. Macam saya cakap tadi dah. Gaya kejurulatihan, cara bercakap tu, autokratik, laissez-faire, demokratik. You kena macam mana, you nak tolerate. Macam mana you nak berbincang dengan atlet you. Okay. Yang ke-10, atlet ni kita anggap sebagai keluarga. Kita boleh tengok Azizul Hasni dengan apa ni? Allah. Bisley. Saya boleh lupa pula dia punya coach tu. Bisley. John Bisley. John Bisley teruk apa benda lah kan. John Bisley. Kita boleh tengok dia punya kekeluargaan tu kan. Boleh tengok dia macam Azizul Hasni anggap John Bisley dah sebagai bapa, sebagai ayah kepada dia. Walaupun berbeza agama tetapi kita boleh tengok hubungan tu boleh seakrab tu. So maksudnya kat sini sebagai seorang coach ni kita kena buat atlet kita ni macam keluarga kita. Sebab dia adalah orang yang kita dipertanggungjawab kepada kita untuk kita jaga, untuk kita latih, untuk kita bagi dia satu kejayaan. Okey? Jangan ulangi kesilapan yang terakhir. So maksudnya kalau you dah buat satu benda tu, tiba-tiba benda tu tak bagus dan benda tu tersilap. Jangan buat benda sama 2-3 kali. Sebab kalau kita buat benda sama 2-3 kali ni, ibarat kita tak belajar. Kita tak belajar daripada kesilapan. Bila kita tak belajar daripada kesilapan, ibaratnya kita kurang pandai lah. Kenapa kita nak buat benda salah 2-3 kali?
So kita kena adapt dengan situation. Kalau benda tu tak boleh buat, jangan buat. Dan kalau benda kita buat tu salah, avoid, jangan buat benda yang salah. Okey? Okey, habis daripada saya untuk sesi yang pertama, tepat-tepat 10.30. Okey, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan untuk sesi pertama ni. Ngam-ngam 10.30. Well done, well done. Okey. A mediocre coach style, a good coach explain, a superior coach demonstrate, but the great coach inspire. By Martin 2004. Ini boleh saya katalah. But the great coach inspire. You sebagai seorang jurulatih yang terbaik, you inspire you punya atlet. Okay?